Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian adalah untuk Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Dan saya mengalu-alukan kehadiran anda semua dengan ucapan lazim dalam agama Islam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang bermaksud selamat, sejahtera, dan semoga kita semua berada di bawah perlindungan Tuhan. Itulah maksudnya. Kadang-kadang kalau saya lihat dalam program-program, kita akan sebut Assalamualaikum kepada orang-orang Islam dan selamat sejahtera kepada orang-orang bukan Islam. Tapi maksud dia sama je sebenarnya. Dan kadang-kadang bila saya tengok dalam program-program yang dikendalikan oleh orang Islam, biasanya ada bacaan-bacaan doa dalam bahasa Arab. Tetapi sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam khususnya tak berapa faham bahasa Arab, dia pun heran apa dia baca. Jangan-jangan dia tengah baca mantra, dia jampi ke. So dalam hati dia tu baca juga sebagai pelindung. Contoh, betul bila saya baca doa, saya suka translate supaya sama-sama kita faham apa yang dibacakan. Dan juga kalau kita sebut Assalamualaikum tu ialah ucapan lazim dalam agama Islam. Kalau tak salah saya, kalau saya salah betulkan saya balik, itu juga merupakan ucapan lazim oleh Jesus Christ di dalam Bible sebagainya. Kalau kita tengok dalam Gospel of Luke chapter 24 verse 36, juga dalam Hebrew language disebut Shalom Alaikum. Okey, wa alaikum shalom. Maksud sama, selamat sejahtera kepada anda, peace be with you. Dan bila kita jawab balik, kita jawab wa'alaikumussalam. Maksudnya, and peace also be with you. Sebab kita sebagai manusia, bukan saja rakyat Malaysia tahu, mana-mana negara pun atas muka bumi ini, sebagai manusia, kita mahukan keamanan, kita mahukan keharmonian. Setuju ya semua? Okey. Boleh saya perkenalkan diri saya sedikit sebanyak. Kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita berkenalan dulu. Okey, kita berkenalan dulu. Pasal jadi cinta ke tak jadi cinta ke, belakang kira. Okey, yang pertama sekali, tuan-tuan, puan-puan, saya bukan ustaz. Dan confirm, saya bukan ustazah. Saya orang Islam biasa-biasa saya. So apa yang saya nak sampaikan pada malam ini adalah sebagai orang Islam yang biasa, as a common person. Itu yang saya nak sampaikan. Dan nama saya sudah bersedia kan? Nama saya Syakirin bin Kapullah Roweji. Kalau yang biasa dengar first time, dia biasa ada sound effect, dia akan keluar bunyi. Sebab kebiasaan di Malaysia lah, bila seseorang memeluk Islam, saya memeluk Islam 26 years ago. Bila seseorang memeluk Islam, dia akan suruh tukar nama bapa jadi Abdullah. Dia berbinti Abdullah. Itu bukan ajaran Islam Islam tak suruh tau tukar nama bapa, tak ada. Tetapi dah jadi satu budaya, adat turun temurun. Saya pun dulu mula-mula masuk Islam pun Syakirin bin Abdullah, itu nama saya. Sebab saya ingat Islam mesti. Tapi bila saya tanya, tak ada rupanya. 6 bulan juga fight case lah, senang cerita. Akhirnya baru dapat kekal nama bapa. Tapi hari ini is normal. Hari ini kalau ada yang memeluk Islam, kalau dia tak tukar nama bapa, is okay. Today is not a problem. Sebab orang dah biasa. Dan bila saya kata saya memeluk Islam 26 years ago, maksudnya ialah saya pernah hidup sebagai non-Muslim dan kemudian sekarang hidup sebagai Muslim. Maksudnya apa? Saya pernah hidup dua alam yang berbeza. Namun begitu, saya bukan makhluk dua alam. Tetapi pengalaman hidup sebagai non-Muslim dan kemudian sebagai Muslim banyak membantu saya memahami latar belakang kedua-duanya. Hari ini kadang-kadang kita ada isu, kita ada problem antara orang Islam dengan bukan Islam, betul? Dari pengalaman saya dapat memahami kalau non-Muslim macam mana cara dia, kalau orang Islam macam mana cara dia. Maka kita jadi jembatan. Kita jadi jembatan untuk menghubungkan antara orang Islam dengan bukan Islam, antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Walaupun saya telah masuk Islam, tetapi saya masih berbangsa India. Bangsa tak tukar tau. Lahir sebagai orang India, mati pun sebagai orang India. Bangsa tak tukar. So kita jadi penghubung antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Itu yang kita cuba mainkan peranan
sebagai membina jambatan dan memecahkan tembok-tembok. Okay, we build bridges, breaking the walls or breaking the barriers. Sekarang kalau umumnya ataupun saya bagi salutasi lah seperti dah tak tahu. Wah, so pada pengacara masjid kita, okay, saudara Umar, okay, lepas tu YB yang berusaha, Profesor Madya, Dr. Haji Muhammad Azhar, juga YB yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fakhruddin, sahabat lama, juga yang berhormat ya YB Jun Leong, dan juga yang berusaha Tuan Haji Romzi, yang dan ahli-ahli majlis dari kawasan Hulu Selangor. Kita ada Puan Grace, Puan Salma, betul ya, juga sahabat saya baru kenal Saudara Ture, dan juga Cik Fuad ya. Okey, nak sebut nama semua kan? DLL. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Tuhan. Okey, kembali balik. Okey, sekarang ni kalau kita lihat Malaysia ni negara majmuk. Ada pelbagai bangsa, pelbagai suku-suku ya, dengan pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai adat. Secara umumnya, sejak kita merdeka, dah 60 tahun lebih kita merdeka, Malaysia ni saya akan katakan kita hidup dalam keadaan aman damai sebenarnya. Adalah insiden-insiden terpencil di sana dan sini. But overall ya, kalau kita banding ke banyak negara-negara lain, negara Malaysia cukup aman, cukup harmoni. Tetapi keamanan dan keharmonian dia takkan jadi dengan tersendirinya. Usaha perlu digembling. We have to put in effort. Nak cakap bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke? Bahasa India ke? Kecampurization ya. Okay. We have to exert effort. We have to strive to maintain the peace and harmony. Saya nak bagi contoh ya. Kalau kita tak buat apa-apa, benda tu akan rosak sebenarnya. Macam makanan, kalau kita biar saja makanan, lama-lama apa yang berlaku? Dia basi, dia akan rosak. Tapi makanan ini kalau kita simpan dalam peti sejuk, bagian yang beku contohnya, dia bertahan lama. Jadi kalau kita nak jaga sesuatu, we have to put in effort. Kalau biarkan, dia akan menuju kepada kehancuran, kerosakan. So kita sebagai rakyat Malaysia, tak kira ya bangsa apa pun, tak kira kita agama apa pun, it doesn't matter. Kita sebagai warga negara Malaysia, kita ada peranan dan kita ada tanggungjawab yang kita boleh mainkan untuk mencapai keharmonian dan juga keamanan serta perpaduan dalam negara kita. Would you agree? Okey. Selalu kita akan cakap kalau zaman dulu, zaman dinosaur dulu lah, kalau kata tahun 60-an, tahun 70-an, okey, rakyat Malaysia ni hidup aman, damai. Orang India, orang Cina, orang Melayu tak ada isu. Pergi ke sekolah, pergi dekat tempat makan ke apa-apa, semua no problem. Dekat kampung-kampung pun tak ada masalah. Tetapi kebelakangan ini kita lihat mula berlaku pengasingan. Kalau di sekolah-sekolah, budak-budak Melayu suka duduk sesama orang Melayu. Kalau budak-budak Cina suka duduk bersama-sama dengan budak-budak Cina. Lepas tu budak-budak India dia suka duduk sesama orang India. Ini umum. Tapi of course kita di Malaysia ada juga suku kaum daripada Sabah dan Sarawak, macam Kadazan, Dusun, Iban, okey, Bidayu dan sebagainya. Tapi masing-masing dia akan duduk sesama sendiri dan pengasingan ini mula berlaku. Dan pada pandangan saya ianya kurang sehat. Sebab kita akan mula ada perasaan prasangka antara satu sama lain. Okey, kita berbalik. Kalau dulu tak ada masalah, kita boleh berbual, boleh berkawan. Contohnya ya, anak Cina boleh masuk rumah Melayu, makan sama-sama, tak ada masalah. Budak Melayu pun kadang-kadang pergi rumah India, makan sama-sama, it's not a problem. But today, a lot of questions. Dan perkara kedua, kita selalu diajar jangan cakap pasal agama, sensitif. Kalau cakap pasal agama, nanti boleh bergaduh. Sound familiar tak benda tu? Tapi pada pandangan saya, kita suka tak suka, kita kena cerita pasal agama. Sebab hari ini kita hidup dalam zaman ledakan maklumat, information technology. Kita di media sosial. Dalam media sosial, macam-macam perbincangan agama berlaku, betul?
Tetapi kalau kita tak ada pemahaman agama yang baik antara satu sama lain, itu boleh menimbulkan masalah. So pada pandangan saya, kita sebagai rakyat Malaysia, bukan saja kita kena faham agama kita saja, tetapi kita kena belajar dan juga memahami agama kawan-kawan kita yang lain. Ini saya bagi contoh, tapi sebelum tu saya nak tanya dulu. Boleh cakap terus terang ke? Boleh ke? Tak apa punya? Ha? Boleh? Sebab masyarakat Malaysia ni nak cakap sesuatu kena berlapik. Kadang-kadang kita terlalu banyak berlapik, mesej tak sampai. Kadang-kadang orang dia tak faham bahagian mesej. Yang dia faham tu bahagian lapik je. Sebab lapik dia tebal gila. So malam ni kita cakap terus terang. Kalau anda tak setuju dengan saya, apa yang anda buat, pendam saja sebagai menghormati penceramah. Iya kan? Bukan. Kalau saya salah, apa anda buat? Tegur saya. Tegur. Sebab saya sebagai seorang manusia, walaupun penceramah ya, saya manusia tau. Saya boleh buat salah dan silap. Kalau saya salah atau silap, apa anda buat? Tegur. Lepas saya kena perbetulkan diri saya balik. Atau kalau anda salah faham, dia saya explain balik apa maksud saya. Very good. So malam ni kita ada perjanjian cakap terus terang. Sebab kita bukan nak cari siapa menang siapa kalah, kita nak cari kebenaran. We agree ya? Okay, ini pengalaman saya, my experience. Sekarang ni bila kita cerita tentang kita hidup di Malaysia ni, okay, berbagai bangsa, berbagai agama, cara umumnya kita memang bagus. Tetapi kebelakangan ini merisaukan saya. Kalau kita lihat dalam media sosial sebagai contoh, banyak ditimbulkan ketegangan antara kaum dan ketegangan antara agama. Kenapa berlaku ketegangan ini? Kenapa berlaku stres? Kenapa berlaku pergaduhan, perselisihan? Pada pandangan saya, kerana kita ada prejudis antara satu sama lain. Prasangka, itu prasangka, presumption. We make assumption, prejudice, berburuk sangka, dan itu menghasilkan masalah. Dan izinkan saya untuk quote daripada agama Islam, contoh daripada Al-Quran sebagai contoh. Dan saya percaya dalam agama kita masing-masing ada panduan yang kita boleh cari. But as a Muslim, I will quote from the Quran. Is it okay? Dan pada saya, agama bukan masalah tau. Agama tak jadi punca perpecahan, no. Yang jadi punca perpecahan bila kita semakin jauh daripada agama, ataupun salah guna agama, abuse of the religion untuk kepentingan peribadi dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh dalam surah Hujurat, surah 49 ayat nombor 13. Dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, dia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhi daripada prasangka. Sebab sebahagian daripada prasangka ini boleh bawa pada dosa. Dan jangan mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu mengumpat. Mengumpat artinya dia memang ada buat benda salah dan kita pergi cerita-cerita pada orang lain. Itu mengumpat. Kalau dia tak ada buat dan kita cakap dia buat, itu memfitnah lagi teruk. Dan dalam Quran sebut, jangan mengumpat. Adakah kamu mahu makan daging mayat saudara kamu sendiri? Sudah tentu kita tak nak makan daging mayat saudara kita, betul? Okey, so yang pertama, jangan prasangka. Bila kita prasangka, kita mula cari-cari salah dia. Kita cari-cari, biasanya kita akan jumpa. Sebab tak ada manusia perfect. Dah jumpa, kita pergi sebab-sebabkan. This is not good. So dalam agama Islam, kita boleh mengumpat tak? Tak boleh ya? Betul. Sekarang saya dah tanya orang-orang Islam. Okey? Siapa? Sekarang ni bulan Julai kan? 30 Julai ya? Okey. Siapa sepanjang tahun ini langsung tak mengumpat? Okeylah. Sepanjang bulan Julai je. Sepanjang bulan Julai je langsung tak mengumpat. Okey, seminggu tak mengumpat, seminggu je. Ataupun okeylah hari ini dia tak mengumpat. Ke tak sempat? Hashtag mohon terasa. Kadang-kadang yang jadi masalah ialah bila kita sendiri tidak mengikuti panduan dalam agama kita, dan itu menimbulkan permasalahan. Sekarang bayangkan ya, di Malaysia semua rakyat
tak ada prasangka, tak ada cari-cari kesalahan, kita tak ada mengumpat, apa akan berlaku dekat Malaysia? Harmoni. Ini baru satu contoh saja. Okey, kita move forward ya. Cerita pasal agama. Okey, saya bagi beberapa contoh lah. Okey. Kita ambil contoh surah Hujurat juga. Surah 49 ayat nombor 6. Dalam Al-Quran disebut, wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik membuat berita kepada kamu, maka siasat berita itu dulu. Sebab boleh jadi kamu menganiayai orang lain dan kemudian hari kamu menyesal. If there is any news that come to you, please don't forward. Verify the news first. Is it true or not? If you are not sure, don't forward. Berapa ramai di antara kita betul-betul check? Kita baca, kita tengok, bagus. Ada commercial value. Kita pun cepat-cepat post, cepat-cepat forward. Lepas tu tengok berapa orang like. Sound familiar? Sekali lagi hashtag pohon terasa. Tapi sepatutnya kita verify the news. Kalau tak pasti, maybe right, maybe not, jangan forward. Kalau kita boleh jadi, kita menganiayai, menzalimi orang lain. Dan kalau cerita tu memang betul, tapi dia lebih banyak membawa kepada kerosakan, lebih banyak mudarat, lebih banyak pada perpecahan, kebaikan dia tak ada sangat, pun jangan forward. Still you don't forward. Ini tanggungjawab yang patut kita ada. Dalam surah Hujurat yang sama, ayat nombor 9, apabila ada dua puak orang beriman yang bergaduh, apa kita buat? Laga-lagakan mereka. Tuang petrol. Tak, harga petrol pun mahal kan? Bukan. Kalau ada dua pihak yang bergaduh, kita damaikan dia. Clear ke? Dan ayat nombor 11 menyebut, janganlah ada satu kumpulan lelaki memanggil kumpulan lelaki dengan gelaran-gelaran yang buruk. Boleh jadi mereka lebih baik daripada yang panggil tadi. Dan jangan ada satu kumpulan wanita memanggil kumpulan wanita lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Boleh jadi mereka lebih baik daripada yang memanggil. Clear kan? So no back labeling. Jangan kita label orang ni macam tu, orang tu macam ni. Ini dalam Islam ajar kita kan? Betul? Saya bagi satu lagi ayat. Sudah ada banyak. Saya bagi satu lagi. Ada banyak lagi, saya bagi satu lagi. Dalam surah Maidah surah nombor 5 ayat nombor 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, berlaku adil dan tegakkan kebenaran. Jangan biarkan perasaan benci kamu pada seseorang ataupun sesuatu kumpulan menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil itu lebih dekat dengan takwa. Sebab kadang-kadang kita benci orang, kita tak berapa suka orang tu, tapi kita kena berlaku adil. You have to be fair, you have to be just. Jangan kerana kita tak suka dia, kita tak berlaku adil kepada dia. We have to be just. Dan itu lebih dekat dengan takwa. Takwa is an Arabic word. Kalau saya nak translate takwa into English, okay, just for the simple understanding, dia macam piety, piousness, righteousness. Okay, itu arti takwa. Saya very simple meaning saja. Ikut ke? Clear? Okay, sekarang soalannya, sebagai orang Islam, kita perlu tak ikut apa yang diajar dalam Al-Quran? Perlu kan? Ini baru saya bagi beberapa contoh. Tapi berapa ramai antara kita letakkan agama sebagai panduan utama dalam hidup kita? Letak Al-Quran di tempat tinggi bukan bererti kita cari almari paling tinggi di rumah, letak Al-Quran ke atas tu, pukul tengah kain letak situ. Bukan. Letak Al-Quran di tempat yang tinggi, artinya Al-Quran menjadi panduan hidup kita, bimbingan kita. Dan bila saya cerita ini, masing-masing di sini ada berbagai agama kan? Kembali kepada agama masing-masing. Jangan amal agama secara membuta-tuli, tetapi amal agama dengan pemahaman. Itu nasihat yang baik ke tak baik? Okay, don't practice your religion with blind faith, but practice your religion with understanding. Tapi untuk understanding, you have to work hard, you have to make some effort, yes or not? Tapi hari ini sangat mudah dengan social media, banyak benda kita boleh dapat, betul? Tapi dalam social media kita pandai lah tengok yang mana sahih, yang mana membawa pada kebaikan, mana tak bawa pada kebaikan. Kita kena pandai. Tapi
So itu pun kita kena belajar. Kita menonton TV pun jangan ambil bulat-bulat apa yang ada dalam TV. Kita kena pandai tengok cerita tu membawa mesej positif atau mesej yang negatif. Kita kena pandai membeza-bezakan antara satu sama lain. Okey, kembali kepada cerita pasal agama. Kalau dulu kita diajar jangan cakap agama, sensitif nanti bergaduh. Tapi pada saya, we have to learn each other's religion. Kita perlu tahu. And we need to know the do's and don'ts. Apa pantang larang? Saya berikan contoh ya. Sebagai orang Islam, kita mahu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam memahami kita. Kalau kita pergi dekat majlis dia, jangan hidangkan benda yang haram. Sound familiar? Betul? Okey, so kalau kita pergi majlis dia, jangan hidangkan benda yang haram. Tapi soalannya ialah, berapa ramai di antara orang Islam juga peka dengan pantang larang yang ada dalam bangsa lain, dalam agama lain. Sebagai contoh, berapa ramai orang Islam dia buat kenduri, dia buat jamuan. Lepas tu dia ajak jiran-jiran non-Muslim datang, kawan-kawan non-Muslim datang. Lepas tu ada orang India datang. Dan orang India ni, dia pantang satu perkara. Bila time makan, dia pantang jumpa kari. Kalau jumpa kari, dia mesti tambah. Betul tak? Kalau ada kari, dia ambil nasi, bau kari, sedap. Apa dia buat? Dia mesti tambah nasi awal-awal. Betul tak? Setuju? Sudah ambil nasi banyak-banyak, sekarang nak ambil kari. Tapi rupa-rupanya kari daging lembu. So, tengok-tengok, lemak daging lembu. So, dia buat apa? Letak balik. Tak apalah makan dengan sayur. Dia cari sayur pun campur daging lembu. Last makan nasi dengan belacan. Sound familiar or not? Berlaku ke tak berlaku? Pak Turik, ada? Ada berlaku tak benda tu? Cakaplah ada. Malu yang jadi pemalu kenapa? Okey, berbalik pada ini. Sekarang ni kawan India kita, bila sudah berlaku macam tu, dia makan nasi dengan belacan tau. Tapi dia dah bau muka tak apa-apa. Ada bau muka marah ke apa-apa? Tak ada. Dia relax, dia duduk, dia ambil buah, dia makan buah. Ada sayur, dia ambil sayur. Okey, dia makan, dia relax je, betul? Okey, sekarang tukar cerita ya. Ingat ada perjanjian cakap terus terang tau. Okey, so sekarang kita tukar cerita. Katakan orang Melayu Islam pergi kenduri kawan dia, non-Muslim. Dan tempat kenduri itu semua makanan halal, semuanya halal. Boleh faham ke? Atas meja tu orang Islam masak, orang Melayu masak, semua halal. Kemudian dia bawa, tengah-tengah tu dia bawa baby barbecue, babi panggang. Dia letak dekat tengah-tengah. Apa akan berlaku? Cakap jujur. Sebiasanya orang Melayu Islam, muka dia jadi masam, mulut dia muncul lebih panjang daripada cemburu. Dalam hati dia menyumpah-nyumpah, celaka punya orang juga. Atau kita tak boleh makan babi, tidak juga babi punya orang. Sound familiar tak benda tu? Sorry. We want people to respect us, but we forget to respect others. Respect is not to be demanded. Respect is to be earned. Betul? Respect ni bukan tengok dia ada pangkat ke tak ada pangkat ke, itu semua tak ada respect. Bila kita mati sama je. Malaikat bukan akan cakap ada kubur YB ke, atau Tan Sri ke, ataupun Datuk ke. Okey? Tidak ada kena-mengena dengan siapa-siapa hidup atau sudah meninggal. Ini cara umum je. Boleh faham? Tetapi apa yang kita akan dinilai adalah dengan amalan yang kita tinggalkan. Setuju? Boleh faham ya? Okey. Jadi berbalik kepada ini, seperti mana kita nak orang hormat kita, kita nak orang memahami kita, kita pun kena belajar menghormati orang lain dan memahami orang lain. Selagi kita tak ada itu, jangan haraplah kita ada perpaduan atau keharmonian yang bermakna. No. Kita boleh pretend everything is okay, sweep the problem under the carpet. Tapi lama-lama dia jadi gunung berapi, dia akan meletup juga. Habis itu boleh everybody? So pada saya lah, pada pandangan saya,
Kita sebagai rakyat Malaysia yang pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai bangsa, sangat penting kita saling faham, memahami antara satu sama lain. Boleh saya bawa agama sikit? Boleh. Tapi kalau saya salah, tegur saya balik ya. Okey, kita ambil contoh. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, surah nombor 3, ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." The meaning is, say to the people of the book, let us come to common terms as between us and you. Common terms, cari persamaan, bukan cari perbezaan. Kalau kita cerita agama, mula-mula kita cerita perbezaan akan bergaduh. So mula-mula jangan cerita perbezaan, cari persamaan. Persamaan apa yang kita nak cari pada Islamnya? Allah nak budak ilallah, berarti kita tidak sembah melainkan Tuhan. We worship none except God. So we bring to worshipping God as the unifying factor. Itu from the Islamic perspective. Ada ikut ke? Semua agama sama ke? Tak. Semua agama tak sama. Ada beza doktrin. Dalam teaching dia ada perbezaan. Tetapi ada juga nilai-nilai persamaan. So mula-mula kita cerita agama, jangan fokus pada perbezaan. Fokus pada persamaan. What we can work together. Yang perbezaan tu kemudian nanti. Later. Sebab agama ni very sensitive and very personal. Setuju ke? Do you agree? Religion is very personal and very sensitive. I agree with that. Kalau kita ada satu masalah peribadi, a personal problem, satu masalah peribadi, betul-betul peribadi, very big problem, personal problem, orang yang macam mana kita akan cari? Kalau kita nak cerita our personal problem, who do you look for when you have a personal problem? What type of people do you find? Bukan kawan rapat. Kadang-kadang kalau balik kawan rapat, kita tak nak dia tahu kita punya personal problem. Malu-malu. Mak bapak orang yang terakhir dia tahu. Orang yang kita percaya, the one that you trust. So kita sebagai rakyat Malaysia kena bina kepercayaan antara satu sama lain. Mula-mula kita bina hubungan, kita mesra. Sudah mesra, dia pun rasa selesa, dia rasa biasa. Macam-macam program malam ni. Ada antara anda sudah lama kenal dengan penganjur, betul? Ada antara anda first time kan datang ke sini. Saya pun first time datang sini. Tetapi bila kita berjumpa antara one another, kita bergurau, okay? Kita jadi mesra. So kita jadi macam adik-beradik, kita jadi rapat. Sampai ke tahap saling mempercayai. Bila we trust one another, benda-benda personal pun kita boleh cerita. Nak cerita pasal agama pun kita boleh sebab we trust. We respect each other. Boleh faham ya? Okay, sebagai contoh, dalam Islam, okay, juga diajar dalam surah Al-An'am, surah nombor 6, ayat nombor 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, jangan kamu mencerca. Cerca means menghina. Don't insult. Okay? Jangan kamu mencerca apa yang mereka sembah selain dari Allah. Nescaya mereka mungkin kembali mencerca Allah dengan melampaui batas. Do not insult other people's religion. Boleh faham? Mana yang kita boleh setuju, kita bekerjasama. Mana yang kita tidak setuju, boleh discuss secara ilmiah. But don't insult other people. Ada ikut? Clear? Okay. Sekarang contoh, ini sebagai contoh saja. Kalau dalam Quran, who is God? Kita sebut asal who is God. From Islam first. Okay, dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat cerita tentang Tuhan. Boleh tak saya baca satu surah dalam Quran? Dari mula sampai habis. Bukan surah Baqarah, bukan. Itu berjam-jam habis. Suratul Ikhlas is chapter 112 in the Quran. Saya baca very quickly ya. Disebut Bismillahirrahmanirrahim, meaning in the name of God, most gracious, most loving. So is God love in Islam? No. God is most loving. Love and most loving tak sama tau. Syakiri can be love, but God is most loving, maha penyayang. Dia tak sama macam manusia. Okay. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Say God is one and only. Is one and only. Allahu samad. Meaning God has no beginning, no ending. God is not dependent on anything, but everything is dependent on God. Tuhan tak perlu apa-apa pun. Tetapi kita makhluk, kita bergantung kepada Tuhan.
Ayat nombor 3, lam yalid wa lam yulad. He begets not nor is he begotten. Tuhan tak ada anak-anak, tak ada mak, tak ada bapa. Dan ayat nombor 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. There is nothing like unto God. Everything else is creation. God is the creator. Tak ada apa-apa pun yang sama dengan Tuhan. So dalam Islam mengajar kita worship the creator, not worship his creation. Okay, itu Islam ya. Now we go back to Christianity. Boleh ya tuan? Okay, sekarang kalau saya tanya kawan-kawan Islam saya, orang Kristian percaya pada berapa Tuhan? Apa jawapan yang biasa saya dapat ialah 3. I ask this question so many times. Okay, dia kata 3. Betul, orang Kristian percaya pada Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But for the Christians, God is not 3, God is 1. Betul ya? Sekarang sebagai perbandingan in the Bible, God Almighty. Yes, God Almighty is 1. Dia satu je Tuhan. Okay. Sekarang kalau kita lihat dalam Gospel of Mark chapter 12 verse number 29 in the Bible, the most important commandment according to Jesus Christ, peace be upon him, is ada seorang lelaki, a scribe, come to Jesus and he asked, "Oh Rabbi, what is the most important commandment?" And what did Jesus answer back? Shama Israelu, Adonai Ilahainu, Adonai Ihad. Jesus dulu bukan cakap bahasa Inggeris ya. Dia cakap bahasa Ibrani, Hebrew language, dia tepat lagi Aramaic. The meaning is, hear all Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Betul? Dalam Old Testament, Moses, peace be upon him, also sebut benda sama. Gospel, in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse number 4. Shama Israelu, Adonai Ilahainu, Adna Ihad. Hear all Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Even dalam Old Testament ada benda sama, New Testament ada benda sama. Apa ikut kan? Okay? So Jesus kata Adonai Ihad. Moses sebut Adna Ihad. Dalam Quran sebut Huwallahu Ahad. Ahad, Ihad, Ihad. Arabic language, Aramaic language, Hebrew language, sister language. Apa ikut? Okay, sekarang kita beralih pada agama Hindu. Siapa di sini pada agama Hindu? Tak mengaku pula. Pray. Kristian yang okey. Confident aku ni. Siapa di sini pada agama Hindu? Ada? Ada ya? Ada. Okay, if I say something wrong, you correct me ya. Okay, kalau nak belajar agama Hindu, bukan tengok Bible. Orang Hindu ada kitab-kitab dia sendiri. Ada banyak kitab dia. Kitab yang paling utama ialah kitab Veda. Veda ada 4 jenis. Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda. Dia ada kitab Upanishad, Purana, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad, Bhagavatam, Turun-Temurun. Banyak kitab-kitab dia. Kita ambil contoh. Jangan kau punya Upanishad. Kantor nombor 6, sloka nombor 2, mantra nombor 1 berbunyi Ekam Evet Vidyam. Itu Sanskrit. Meaning God is one without a two, without the second. Tuhan adalah satu. Even dalam agama Hindu pun ada Tuhan satu. Betul kan? Betul ya? Atau kalau kita lihat Shvetashvatara Upanishad, sloka nombor 6, mantra nombor 9 menyebut Na tata kati janita, na chadipa. Siapa boleh ulang? Dengan tajwidnya. Okay, maksudnya ialah Tuhan tidak ada ibu bapa. Atau mana-mana kuasa lebih tinggi daripada itu. Serupa dengan lam yalid wa lam yulad. Abang saya bagi satu lagi ya, dalam agama Hindu. A beautiful prayer. Satu doa yang cantik dalam kitab Hindu, dalam kitab Brahma Sutra of Hinduism yang berbunyi Ekam Braham Vidya Naste Nina Naste Kinchen. Bhagwan Ekihe Dusra Nahihe Nahi Nahi Jara Binahi. Yang bermaksud Tuhan adalah satu. Tak ada Tuhan yang lain. Tidak sama sekali tiada. So kalau kita translate itu dalam bahasa Arab, bunyinya macam mana? La ilaha illallah. Okey, di sini ada juga yang daripada kaum Cina kan? Betul? Mungkin ada Buddhis ke, ada Taoist ke, ada Confucius ke. Kalau ini macam mana? Okey, bebas. It's okay. Di biasanya free thinker kita sebut agnostic. I used to be agnostic before I become a Muslim. Sama lah kita kan. Okay. So in my case, before I become a Muslim, I was not sure God exists or not. So I didn't know whether God created man or man created God. Tak pasti. Okay. So sama lah, serupa kan. Okay. So berbalik kepada ni. Kalau ada macam daripada Chinese, kita kena kenal apa ajaran dalam Buddhism.
Siapa Siddhartha Gautama Buddha? Apa tu Four Noble Truth? Dukkha, Samudaya, Nirodha, Magga. What is the eightfold path? The right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Apa maksud dia mencapai nirwana bagi mereka? Kalau tak bisa, apa dia dalam kitab Tao Te Ching, oleh Lao Tzu sebagai contoh. Apa tu yin dan yang? Kalau dia berpegang dengan Confucianism, apa tu filial piety? Ini saya bagi contoh je. Bila kita kenal, kita akan lihat ada nilai-nilai persamaan. Dan dari situlah we learn from one another. Are we good? Clear? Okay, saya nak tanya soalan. When we learn other people's religion, what happened to us? We become more bad person or more better person? A better person. We understand one another. The do's, the don'ts. Kadang-kadang macam orang bukan Islam, non-Muslim ya, dia ingat orang Melayu tak boleh makan babi. So kalau bagi ayam, bolehlah. Tak. Belum tentu. Ayam tu kena sembelih cara Islam. So paling selamat, beli ayam di pasar, beli orang Islam yang jual. Dia sudah sembelih. Ini contoh. Tapi boleh tak kalau non-Muslim yang masak, tapi halal ya halal. Ayam semua halal. Orang Islam boleh makan? Boleh. Boleh. Macam ada yang masuk Islam kan, contohnya dia masuk Islam, tapi keluarga dia masih non-Muslim. Kalau dia balik kampung, contohnya mak dia masak, yang penting makanan tu halal, boleh dia makan. Tambah lagi bagus, supaya mak rasa gembira anak dia makan bertambah-tambah. Boleh faham maksud saya? Habis itu, okey, saya dah just bagi macam hujung, kita landing balik landing balik. Brothers and sisters, bila kita di Malaysia, masyarakat majmuk, lain bangsa, lain agama, lain budaya, lain adat dan sebagainya. Kita perlu tak perlu toleransi antara satu sama lain? Perlu. We need to tolerate one another. Betul, saya setuju ya? Setuju, kena ada toleransi antara satu sama lain. Tetapi apa maksud toleransi? Tolerate bukan betul langsung tau. Tolerate artinya, aku sebenarnya tak suka apa kau buat, tapi sabar je lah. Itu dia tolerate kan? Betul kan? Tolerate means I actually don't like it, but I just be quiet, be patient, don't make noise. Itu artinya toleransi. So toleransi tak cukup. Mula kita toleransi is okay. Tapi daripada toleransi, we must go up. Acceptance. We need to accept one another. Kita kena menerima satu sama lain. Cuma acceptance, kadang-kadang kita tak kenal orang tu pun kita masih boleh accept. It's not enough. Daripada accept, we have to go up is respect. But respect, you cannot respect a person if you do not know who the person is. Betul? Respect is to be earned kan? So in order to respect, you need to know who is the other person. Dan di sinilah kita kena belajar daripada satu sama lain dan hidup dalam keadaan saling hormat, menghormati antara satu sama lain. Dan kita sebagai rakyat Malaysia ada satu matlamat bersama. Kita nak negara kita Malaysia, negara kita makmur. Saya berbangsa India. Apa negara saya? Bukan India tau, no. Negara saya ialah Malaysia. Pasport saya pasport Malaysia. IC pun IC Malaysia. Bagi orang Cina kan? Betul kan? Cina ya? Memang tengok mata pun tahu Cina. Okey. Okey, YB sebagai orang Cina. Negara YB apa? Malaysia. Betul. Bila badminton, Thomas Cup, saya ingat dulu masa Malaysia jadi juara, kita pergi datang Merdeka ramai-ramai. Okey, orang Cina ke, orang India ke, dia support siapa? Malaysia. So negara kita adalah negara Malaysia. Dan kalau kita nak negara kita maju, tak kira kita bangsa apa, tak kira kita agama apa, we have to work together, work hand in hand. Kita sama-sama kena memakmurkan antara satu sama lain. Dan kalau kita bergaduh, tak ada siapa-siapa pun menang. Semua akan rugi. Cuma dia rugi besar atau rugi kecil, itu je. Lepas tu kita banding siapa rugi banyak, siapa rugi kecil. You ingat you rugi kecil, you menang kan? Tak ada, you tetap kalah. So bergaduh tak membawa kepada kebaikan, keuntungan. We have to learn how to live in harmony, how to respect one another. Would you agree? Okey, tapi di meja ni insya-Allah kita semua baik je. Tak kira agama apa ke, boleh bergurau-gurau ya. Betul ya Tuan? Okey, boleh bergurau kan? Betul ya YB? Macam adik-beradik kan? Kita boleh bergurau, bagi respect each other. Dan bila kita di meja ni kita boleh berbaik antara satu sama lain, tak cukup. Sudah makan? Okey.
Sudah makan semua, betul, free. Okey, tapi sudah makan ada kerja kena buat tau. Yes, kita masing-masing yang hadir ni sudah makan, sudah kenyang. Okey, balik nanti kena buat kerja. Kita kena sebarkan mesej harmoni, mesej unity. Okey, perpaduan. Kita kena sebarkan mesej ni. Would you agree with me? Okey, masing-masing ada media sosial kan? Ada Facebook, ada IG, ada TikTok, ada Twitter, betul? So kita sebarkan mesej-mesej yang membawa kepada keamanan, kebaikan, keharmonian, perpaduan, insya-Allah. Okey, dan kalau anda lihat organizer ya pada malam ini, kalau anda tengok dalam menu, ada tak daging lembu? Tak ada. So itu menunjukkan organizer kita dia faham, dia peka, dia sensitif dengan keperluan kawan-kawan dan muslim. Lepas tu ada 3 orang yang hadir di sini adalah vegetarian. Do you know that? There are 3 people who are vegetarian. Dan special menu sudah disediakan untuk mereka juga. Alhamdulillah. Boleh faham ke? So we respect one another. We learn from one another. Okey, macam biasa pepatah dia kata itu kambing you kasih makan kenyang-kenyang, sudah kenyang, sudah okey, sudah besar, sudah gemuk baru sembelih. So kita semua sudah makan di sini, bukan kena sembelih. Kita ada kerja untuk buat. Dan tanggungjawab ni adalah tanggungjawab siapa? Everyone of us. Everyone of us. Not only for the goodness of Malaysia, but the goodness of the world itself. InsyaAllah. Jadi ada masa 10 minit lagi dia bagi seluruh jadual sampai 9.45. Kalau nak saya berhenti aja. Kalau nak buka sesi soal jawab, kita buka sesi soal jawab sikit, boleh? Kita buka sesi soal jawab ya. Okey, dalam sesi soal jawab ni saya akan pilih anda randomly. Saya tanya soalan, anda kena jawab. Tahu tak kenapa? Sebab ini ceramah saya kan. Suka hati saya lah dah buat macam mana. Boleh. Kan ah? Okey. Anda nak tanya soalan dan saya jawab. Okey, tapi dengan satu syarat. Anda hanya boleh tanya soalan yang senang-senang sahaja supaya saya dapat jawab semua soalan anda dan saya dapat cerdik sikit. Bukan brothers and sisters. You can ask anything. Boleh tanya apa saja. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau tak tahu, saya kata tak tahu. Nanti Tuan Haji Rumzi boleh tolong jawab. Okey? Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau tak tahu, saya cakap tak tahu. Boleh faham ke? Tapi ada satu syarat. Satu syarat tanya soalan. Satu je peraturan. Ini satu peraturan. Peraturannya ialah tak ada censorship. No censorship. You can ask anything. Jangan takut. Oh, ini menyinggung hati ke? Ini sensitif ke? No. You can ask anything. No censorship. Habis good? Okey, silakan. Kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam untuk tanya ya. Boleh? Dah jadi budak baik pula. Okey. Ada mic. Okey. Anybody. Bila kat Malaysia ni, bila kita start Q&A, dia macam enjin diesel. Dia susah nak warm up. Tapi bila sudah warm up, susah berhenti. Okey. Anybody want to ask? Ya, okey. Bagi dekat Baby. Inilah teladan melalui kepimpinan. Salam kenal, salam, terima kasih. Juga soalan saya lah. Saya nak tanya, adakah halal ke tak halal bila bukan agama Islam, bukan umat Islam menyatakan Assalamualaikum? Sebab saya pernah sebutkan ayat ini dalam satu jamuan dan saya ditegur oleh umat Islam yang menyatakan saya ini bukan umat Islam, jadi saya tak berhak untuk menyebut Assalamualaikum. Jadi saya nak tahu betul kan, benar ke? Okey. Nak jawapan dia ya? Kita bagi praktikal boleh? Boleh. Okey, bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah dapat jawapan? Okey, saya bagi jawapan. Boleh. Terima kasih atas soalan. Thank you. Actually sebenarnya ini satu misconception yang biasa berlaku. Okey. Orang bukan Islam boleh tak bagi salam? Boleh je.
boleh je. Dalam surah An-Nisa, dalam Al-Quran surah An-Nisa surah nombor 4 ayat nombor 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia bermaksud apabila seseorang memberikan ucapan kepada kamu, maka balas dengan ucapan yang lebih baik dari itu atau sama dengannya. Dia tak sebut apabila orang Islam yang bagi ucapan tu. Dia kata apabila seseorang memberi ucapan. So kalau ada non-Muslim memberi ucapan Assalamualaikum, kita boleh jawab Waalaikumsalam. Cuma di zaman Nabi dulu ada seorang Yahudi, dia bukan bagi salam, dia kata Assalamualaikum. Dia minta celaka, dia minta ilah. Okey, dan Nabi pun jawab balik Waalaikum, and to you also. Clear tak? Itu. Tapi itu bukan berarti non-Muslim hari ini ramai. Dia tengok orang Islam bagi salam, dia pun nak rapat dengan kita, dekat dengan kita, boleh je. Saya pergi dekat negara-negara Arab macam Mesir dan sebagainya pun, non-Muslim dekat sana pun selalu bagi salam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Boleh. Cuma YB, nasihat saya ialah tengoklah dekat mana YB pergi. Sebab kadang-kadang bukan semua orang faham agama. Sebab dia kadang-kadang cultural, dia practice the religion culturally turun-temurun. So kalau tempat tu macam dia orang tak biasa, tak boleh nak terima, then kita avoid the thing. Habis itu, okey. Sebab bukan semua orang ada pemahaman yang serupa. Tuan Haji Rok Musi, betul ke jawapan dia tadi? Betul ya? Alhamdulillah. Betul ya? Alhamdulillah. Tak jawab, Waalaikumsalam. Bukan manusia. Allah tak jawab. Okey, dia macam ni, ignorant. Sometimes people ignorant, dia tak faham. Bukan dia jahat, tetapi ignorance. So kita kena apa ni? Kita pun jangan label lah, kita pun berlapang dada. Antaranya kalau dia tak faham, kita undur. Bila kita undur diri kita, bukan berarti kita kalah. Orang yang boleh undur diri walaupun dia betul, tapi dia undur diri, itu orang yang kuat sebenarnya YB. Boleh ya? Okey, harap itu menjawab soalan anda. Okey, organizer, hadiah.